Nak boleh makan pagi sampai ke Zuhur. Nah, tu dak panggil puasa sunat lagi tu dipanggil ranggah sunat. Faham tak? Ni salah ni, salah dengar. Nah, salah faham. Tu guru tak salah, kitab kadang-kadang salah cetak kot. Tapi kalau kitab memang buat gitu, kita ayat ping. Nah, ulama kata kalau kita nak puasa sunat, kita tak wajib niat malam, siang boleh puasa lagi. Boleh niat lagi pukul 11 pagi boleh, selama belum Zuhur. Dan rampang Zuhur tak boleh dah lah, mengikut pendapat yang muktamad. Tapi jumhur ulama mengatakan lepas Zuhur pun boleh lagi. Syaratnya jangan kita makan dan minum lepas daripada masuk waktu subuh. Pukul 11 pagi teringat Allahu Rabbi, aku nak niat puasa sawal hari ni. Boleh pukul 11 pagi start lagi, atau Senin Khamis boleh. Syarat pas subuh sampai ke sekarang tak makan ni. Ni tadi aku nampak makan. Dia ni apa? Aku puasa sunat. Dah masa dia niat aku 12 hari. Dah tadi bahan dah. Masih kapik 8 buku. Berat nandang tu. Selesai masalah. Masalah seterusnya. Adakah boleh kita jamak solat ketika sedang sakit teruk? Jawabnya menurut jumhur ulama tak boleh, termasuk mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i kalau kita nak jamak hanya di rumah, di kampung, tak musafir boleh, iaitu jamak solat. Jamak kerana hujan, iaitu jamak takdim. Jamak takdim boleh duduk kampung. Kita mari semayang surah dalam keadaan nak balik tak boleh, hujan lebat, takut karang tak boleh nak mari semayang asar jemaah pula. Lebat sangat, maka semayang asar selalu berjamaah. Faham tak? Dia gitu boleh. Itu solat jamak hujan, jamak takdim. Ada pun solat jamak kerana sakit, mazhab Maliki boleh. Jadi kalau kita sakit, darak nak ambil wuduk 2-3 kali, sakit berat lah. Jangan sakit gigi ataupun sakit lutut gitu je, sakit berat. Memang sekali arah kat nak ambil wuduk tu mengaung. Tu panggil sakit berat. Maka taklid mazhab Maliki, semayang jamak kerana sakit, insya-Allah sah, kata ulama. Nampak? Al-umuru idza dhaqat ittasa'a. Imam Syafi'i pun kata. Dalam kitab Ar-Risalah, maknanya apabila kempit sangat perkara-perkara yang telah ditetapkan, maka dilonggarkan sedikit hukum. Boleh taklid. Saya nak dapat kepastian daripada ustaz tentang ulasan seorang ustaz di radio petang tadi tentang rukhsah solat. Beliau berkata boleh rukhsah solat kerana nak tengok Sukma di stadium baru di Terengganu, dan dikira ibadat kerana kita pergi ke stadium. Katanya tak semesti berada di masjid saja ibadat, tapi berada di stadium juga dikira ibadat. Betulkah? Jawabnya ada kala betul, ada kalanya tak betul. Hak dia betul hak mana? Hak betul hak ustaz ni kata tak mesti di masjid saja ibadat. Hak tu betul. Kita kena faham ibadat ni bukan maknanya di masjid. Masjid masalah lain. Masalah masjid ni afdalul buq'ah, tempat yang paling baik. Afdalul makan al-masajid. Yang paling baik sekali tempat masjid lah. Tapi jangan kita faham ibadah mesti masjid. Ibadah di mana-mana sahaja. Ibadah mesti di masjid saja, ini dalam syariat Nabi Musa alaihi salam. Syariat Nabi Muhammad, ju'ilat liyal ardu masajida kullaha. Dijadikan bagi aku, Nabi kata, semua bumi ini boleh beribadat sebagai masjid. Boleh buat ibadat belaka. Di stadium pun boleh, di mana-mana boleh. Tapi tengok tempat. Kalau di stadium itu dilaksanakan, dijalankan majlis yang diharamkan oleh Islam, maka kita nak pergi ke tempat itu tak boleh rukhsah, tak boleh jamak kosong. Kalau di masjid, di stadium itu dilaksanakan sokan itu maknanya tidak ada pelanggaran hukum syariat. Umpamanya tak ada benda yang haram berlaku, etika pakaian, adab-adab dan sebagainya, tak ada campur laki puan jatah betina, maka kita boleh jamak kosong nak pergi ke stadium tersebut. Faham? Dia gitu. Tapi kalau mana tempat tu jadi tempat maksiat, majlis tu majlis maksiat yang menghendaki penonton pelari buka keluar, nampak kepala lutut, nampak paha, puang pula bari luar pendek, nampak tubuh, nampak punggung, nampak kopek, macam-macam peseng. Maka jadi dah majlis tu maksiat, maka kita nak pergi dah tempat gitu, maka hukumnya tak boleh jamak kosong. Tapi kalau orang nak mari Terengganu, dia nak mari Terengganu kerana bukan nak tengok tu, dia nak pergi makan kepuk lekor. Siapa di Terengganu, orang pergi ajak pergi tengok sokang store. Jadi maksiat sekejap. Dalam perjalanan tu dia sah dah jamak kosong. Kerana tak ada kosak pada awal nak pergi tengok orang berlari telanjang. Faham?
Saya tinggal di kawasan perumahan tereh. Pada waktu pagi, tengah hari dan petang saya selalu memasang VCD kuliah agama, ceramah dan sebagainya. Tapi dengan volume yang kuat supaya jiran-jiran saya mendengar. Apa pandangan Ustaz tentang perbuatan saya tersebut? Ini pun belum tentu hukumnya. Dia di dalam hak-hak jiran ni dia ada kewajipan yang patut kita ketahui dan kita kena raih. Nampak? Maknanya kita dengan diri kita ada hak, kita dengan anak ada hak, kita dengan isteri ada hak, dengan kaum keluarga ada hak, dengan jiran pun ada hak. Di antara hak jiran itu tidak mengganggu ketenteramannya. Maka kalaulah kita pasang kuat sampai mengganggu ketenteraman jiran, tak usah kata pasang VCD, kita semayang kuat sampai ganggu jiran nak tidur pun dilarang oleh agama. Nah, tapi kita pasang kuat tu jiran kata, oh pasang sama-sama, dia suka, maka hukumnya molek kita pasang kuat. Nah, dia kata abi kuat, tak boleh kuat kek lagi. Tu lain lah. Nah, tapi kalau kita tengok muka dia catung, muka masang, kita jadi mengganggu orang, tak boleh juga. Dalam nak dakwah tak boleh ganggu orang juga. Melainkan benda tu memang nas mesti kita, dijadikan sebagai syiar. Umpamanya azan tak boleh kata apa. Jarang hak kenang tak kenang pun tak boleh kata, tak boleh kopling, kerana ia adalah syiar Islam. Ada pun kita pasang kuat ni benda bukan syiar. Cuma satu daripada cara dakwah. Cara dakwah orang lain nak khabar, takut dia kata kita tak pandai lah, hawi dengar sendiri senang. Ada kebaikan, ada keburukan ni. Jadi pandai-pandai tengok keadaan jiran. Apa pendapat mengatakan sekiranya kita lihat sebuah keluarga sedang berbalah walaupun melibatkan keganasan, kita tak boleh masuk campur sama sekali. Jika ia berlaku di luar mungkin tempat tinggal kita, minta penjelasan. Jawabnya tak betul. Dia kata kalau luar berlaku benda tu luar pada mungkin kita tak boleh masuk campur. Yang boleh masuk campur ni perkara-perkara yang tidak memberi mudarat. Mana dia dengan laki dia dengan anak dia, secara tu macam cara tepi kaya orang pula. Masalah dia balah dengan bini dia, beli kapek, beli sofa, beli apa, tu jangan masuk campur. Nampak? Tapi kalau buat maksiat, mendatangkan mudarat pada orang lain, hak tu wajib masuk campur tu. Tu tak panggil jaga tepi kain, tu masuk dalam kain. Hak kena capur juga. Jangan kata kita tak capur, oleh kerana pakar jangan capur ni lah. Ni sekarang sebelah rumah kita buat balik, datang buat balik, tina buat balik, porong pun tak kata apa. Akhirnya habis satu perumahan bahan dibalik, terbakar habis licin. Tak? Dari cara dia dengan suami dia, dia peribadi dengan suaminya secara, tu tak boleh, haram cara tepi kain orang. Maknanya melibatkan perkara haram, perkara mungkar, tak boleh. Dia kena cara. Sebab Nabi kata suruh cara. Nampak? Kalau kita tak cara, kita kena azab. Nabi kata wahum qadiruna ala ayyunkiru wala yunkirun walam yunkiru. Nampak? Fa iza fa'alu zalika azaballahu amata wal khassah atau kama qala. Kamu bila kamu mampu mengubah maksiat tapi kamu biarkan saja, maka pada ketika itu Allah akan azabkan kamu dan orang yang melakukan maksiat. Kena juga dengan kamu. Faham? Tapi hak pribadi dia secara. Apa botoh luar rumah berulang, hak tu kita kena beri sabar. Nak suruh sabar dan sebagainya, suruh bukti nasihat molek. Jangan tengok saja. Tengok saja dia katok kepala anak dia mampu gitu anak. Tak? Kena tolong, kena selamat. Pekerja saya tidak ikut arahan yang diberikan kepada saya. Pekerja saya tidak mengikut arahan yang diberikan kepada saya. Kok mana pula ni? Pekerja saya tidak mengikut arahan yang diberikan kepada saya. Malah dia pula yang memberikan arahan kepada saya. Minta pandangan. Ni pun tanya aku juga gini. Ya Allah. Kepok pelik gitu. Ni nak jawab kan ni. Dia kuli dia tak mau ikut arahan dia, kuli dia arah dia. Kuli gini naik pakat. Nak beri gaji. Tambah pakat lagi. Tak mau naik pakat, pecat terus. Nak mula awak tokel dah. Ini tak payah tanya gini. Kita nak jawab pun ni nak. Susah nak jawab. Akan nak baca hadis ke kuli. Boh pun tulis, barang-barang kali tulis. Panjang-panjang. Boleh ke 15 minit ni? Boleh? Isteri saya baru sudah pantang. Selepas tu mari uzur kali pertama selama 7 hari. Suci 7 hari, mari lagi uzur 7 hari. Lepas itu uzur pula. Soalan saya, darah itu darah haid ke? Dan boleh semayang tak?
Tu lelaki tanya. Hak gini memang dia gaduh tanya. Isteri dia